Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Video ni adalah video bab 10 tentang sistem peredaran darah dalam manusia dan haiwan. Ini adalah topik 10.5 kumpulan darah manusia part yang kedua. Jadi untuk tajuk ini, kamu akan ada 4 objektif. Dalam part 1, video part 1, cikgu dah terangkan tentang kumpulan darah ABO, jenis-jenisnya. Lepas tu cikgu pun dah mengajar tentang hubung kait kumpulan darah ABO dengan pendermaan darah. Jadi video yang kali ini, cikgu akan menerangkan tentang faktor research. Okey. Faktor research tu, kumpulan darah tu sama ada dia positif ataupun kumpulan darah negatif. Dan yang keempat, cikgu akan terangkan tentang faktor research yang tidak sepadan terhadap kehamilan. Okey, so hari tu cikgu dah terangkan tentang darah yang serasi. Bagaimana untuk menentukan keserasian darah kan? Okey. Cara yang pertama dengan cara menentukan jenis darah. Okey. Cara yang kedua, faktor research. Okey. Jadi apakah faktor research? Faktor research ni ataupun faktor RH ni apa dia? Faktor research ni merupakan sejenis antigen lain yang terdapat pada permukaan sel darah merah, eritrosit seseorang individu. Yang kamu tahu, antigen yang sebelum ni ada antigen A dan juga antigen B kan? Okey, faktor research ni adalah antigen lain yang ada pada sel darah merah juga, individu itu dekat eritrosit ni. Okey, jika sel darah merah mengandungi faktor RH atau antigen D, ia dipanggil RH positif. Jadi kumpulan darah tu positif lah. Okey. Jika sel darah merah tidak mengandungi faktor RH atau antigen D, ia dipanggil sebagai RH negatif. Okey. Kalau cek darah tu ada darah O positif, ada darah O negatif. Yang positif tu maksudnya ia mengandungi faktor RH ataupun antigen D dalam sel darah merah dia, dalam eritrosit. Yang dipanggil negatif tu, O negatif tu contoh dia tidak mengandungi faktor RH atau antigen D. Okey. Sekiranya darah RH positif penderma bercampur dengan darah penerima yang RH negatif, darah penerima ni akan bertindak balas dengan menghasilkan antibody research atau antibody NTD untuk melawan. NTD ni dia untuk melawan antigen D itulah yang ada pada penderma. Okey. Apabila penerima menerima satu dos lagi darah RH positif, antibody researchnya akan menyebabkan pengaglutinan sel darah penderma. Keadaan ini boleh membawa maut kepada penerima tersebut. Okey. Sebagai contohnya, konflik ni selalu berlaku pada ibu yang mengandung. Kalau ibu tu dia carry RH negatif. Lepas tu kandungan dia pula RH positif. Jadi ibu ni adalah penerima. Okay. Baby ni pula penderma kalau mengandung tu. Okay, kita tengoklah pula topik yang terakhir, faktor research dan kehamilan, perkaitan dia. Okay. Lazimnya masalah ni akan timbul bila seseorang ibu RH negatif dia berkahwin dengan seorang ayah RH positif. Lepas tu mengandung pula fetus yang RH positif. Okay, jadi kandungan dia tu RH positif. Okay. Dalam bulan terakhir kehamilan, serpihan darah fetus ni yang mengandungi antigen D merentasi plasenta dan memasuki sistem peredaran darah ibu. Okey. So yang ini adalah penderma. Ni dia masukkan darah dia kat dalam salur darah ibu lah. Jadi sel darah putih yang dalam darah ibu ni dia akan bertindak balas. Dia akan menghasilkan antibody NTD
untuk melawan antigen D yang ada pada sel darah merah fetus. Okey. Jadi antibody anti-D ni akan mengalir kembali ke dalam sistem peredaran fetus. Lepas tu, sebab dia nak lawan antigen D yang ada pada fetus tu, antibody tersebut boleh memusnahkan sel darah merah bayi yang Rh positif sebelum atau sejurus selepas kehamilan. Namun begitu, kepekatan antibody yang terhasil tidak mencukupi untuk bagi kesan pada anak yang pertama. Akan tetapi antibody anti-D itu dia akan berkekalan dalam sistem peredaran darah ibu walaupun selepas kelahiran. Jadi masalah ini timbul bila anak yang kedua juga merupakan Rh positif. Antibody anti-D yang sedia ada dalam darah ibu tu akan terus merentasi plasenta dan akan memusnahkan sel darah merah fetus. Dia akan terus masuk. Dia akan terus lawan antigen yang ada pada antigen D ni yang ada pada sel darah merah fetus tu. Okay. Jadi gejala penyakit ni dikenali sebagai erythroblastosis fetalis. Fetus yang kedua akan mati jika tidak diganti dengan Rh negatif melalui proses pemindahan darah. Jadi ini adalah macam proses tukar darah tau. Tukar darah antara Rh positif tu yang ada pada fetus tu kena tukar menjadi Rh negatif melalui proses pemindahan darah ni. Sebab nak selamatkan bayi tu kan, tak nak bagi dia mati. Okey, dalam keadaan yang tak serius, bayi mungkin akan menghidap anemia. Anemia ni kekurangan sel darah merah dan kecacatan akal tu tidak serius lah. Kalau serius dia akan mati. Masalah ini boleh diatasi dengan merawat ibu berkenaan dengan globulin anti-rhesus selepas kehamilan pertama untuk menghentikan pembentukan antibody anti-D itu. Jadi kita nak selamatkan anak yang kedua kalau anak kedua tu Rh positif. Jadi ibu kalau ada macam ni berlaku selepas kelahiran anak pertama, dia kena buat treatment lah, treatment globulin anti-rhesus. Okay? Globulin ni ada pada mana? Pada plasma darah, protein plasma globulin yang mengandungi antibody. Okey, so itu sahaja yang cikgu nak terangkan tentang topik yang ini. Jadi cikgu harap kamu faham. Jika ada soalan boleh tanya dalam kelas ataupun dalam grup Telegram. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.